Boleh nampak kan Kak? Ini dajang dia punya. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, boleh sekejap. Cuba lagi sekali. Stop. Okay, bagus. Okay, boleh dengar suara cikgu semua? Boleh? Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat tahun baru cikgu. Selamat tahun baru. Okay, cikgu akan buka, apa namanya, kamu boleh macam ni lah, Madam Diana cakap tadi, boleh buka mic kalau ada soalan, kalau ada soalan boleh buka soalan. Buka soalan apa merepek ni, sorry. Sekejap. Okay, so apa kita nak buat hari ni, saya teruskan lah. So pada hari ini, hari kelima, okay, cikgu akan ajar cara-cara nak buat survey menggunakan Google Form. Okay, saya rasa you all familiar lah kot dengan Google Form ni kan. Saya rasa semasa PDPR berlangsung, rasanya majoriti lah kot cikgu bagi soalan menggunakan Google Form. Betul tak? Ada tak adik-adik dapat soalan jawab pakai Google Form? Ya, cikgu. Ada kan? Ni ada. Saya tak banyak ni. Dah biasalah dengan Google Form ni. Biasa you jadi pengguna. Hari ni you adalah owner kepada Google Form berkenaan. Okey, macam mana nak nak membina Google Form. Okey, kita nampak kat sini ada nampak simbol waffle ni ataupun Google Apps. Boleh nampak tak skrin cikgu ni? Ni lah, yang dot ni. Nampak cikgu, boleh nampak. Kan, okey, klik kat sini. Lepas tu cari ada tak Google Form kat sini? Okey, ada. So kat sini adalah application Google. So salah satunya adalah form. So you klik di sini. Klik dekat situ. Okay. So ini ada template yang dah siap. Ada yang dia dah bina siap-siap, kita tinggal nak pakai je. Tapi ini saya nak start daripada blank. So klik blank. Okay, klik blank. Okay. So inilah you punya form. Okay. Dan supaya nak senang nak cari, hari ni kita buat, kita tahulah kat mana. Tapi next time saya nak cari form yang saya dah pernah buat. Okay, so pastikan kita kenal lah lokasi dia di mana. Contoh cikgu buka cikgu punya drive dulu. Saya buka saya punya drive. Okay, saya buka saya punya drive. So ini drive cikgu ada banyak benda. Kat mana Google Form cikgu saya, dekat mana Google Form cikgu berada? Kan, tak tahu mana satu ni. Ini dalam folder mana, ini dalam folder mana. So, untuk pastikan saya tahu dekat mana saya locate ataupun saya letak Google Form tadi. Contoh yang ni Contoh sama camp ni. Cikgu buat dulu satu folder. Dalam folder ni ada Google Form, ada Google Docs, ada Google Sheet. Jadi senang kita nak cari. Okay, berbalik semula pada Google Form yang cikgu dah buat tadi. Caranya adalah untuk saya locatekan. Faham ke? Faham lah kot kan? Okay, saya nak tahu kat mana cikgu letak tu. So kita klik pada gambar move to folder. You klik kat sini. Nanti ini adalah saya punya drive. Dekat sini cikgu punya drive. Okay, so cikgu klik pada new folder. Boleh ikut ke? Ke laju? Boleh. Boleh? Okay. Boleh cikgu. Boleh. Okay, good. Kalau tak boleh ikut bagi tahu tau. Saya ni kadang ETS saya tak. Kalau train tu kan ada ETS, ada komuter. Saya yang ETS tu. So stopkanlah saya kalau laju Okay, so saya nak tahu dekat mana cikgu letak form tadi. Okay, saya patah balik Okay, klik, pergi kepada ni, move to folder. Kat gambar sini sebelah bintang ni, ada gambar move to folder, klik di sini. So ini adalah cikgu punya drive. Okay, so klik pada plus new folder. Okay, namakanlah folder kamu. Contoh hari ni saya namakanlah day 5. Day 5 Google Form. Day 5 Google Form. Hit right and then move here. Okay, so kalau cikgu check dekat saya punya drive tadi, ini cara nak semak lah ya. Dekat saya nak semak balik, dekat dalam drive ada tak folder yang namanya day 5? Okay, ini. Ya. Ada cikgu. Ada kan? Ni. Okay, saya tinggallah day 5 tu. Saya buat day, okay.
Nak rename macam mana? Kalau nak rename, so dah tersalah tadi, saya boleh rename. Okay, kliklah rename, tambahlah 5 di sini. Okay, so rename lah balik. Supaya sesuai lah. Senang lah kita nak cari next time. Okay? Okay, boleh? Okay, itu cara nak pindah. Takkanlah buat file tak ada nama. So kita namakan dulu form kita hari ni. So saya nak namakan dia sebagai survey form. Okay, saya nak namakan dia sebagai survey form. Apa tujuan buat survey ni? Adik-adik tahu tak apa tujuan buat survey ni? Contoh. Adik-adik tahu tak apa tujuan buat survey? Siapa yang ada pengalaman buat inovasi kat sekolah? Ya. Apa-apa? Tak dengar. Dennis cakap apa Dennis? Ya ke cikgu main tembak dia tak perasan tadi. Nak tahu maklumat daripada pengguna lain betul? Nak tahu maklumat daripada pengguna lain betul? Ataupun you all nak pilih ketua kelas kan? Zaman dulu siapa nak pilih ketua kita nak pilih ketua kelas ni angkat tangan gitu kan? Sekarang dah canggih. You all main Google Form je. You ada Google Form, nak pilih Danish ke? Nak pilih siapa lagi? Okay, Amalina ke? Contoh Amalina kat sini kata untuk buat quiz pertandingan pun boleh. Dalam Google Form ni dia ada beberapa pilihan lah, sama you nak buat survey ataupun you nak jadi quiz. Kita pun boleh buat macam seperti link caburan virtual macam isi nama, isi kelas kan? Boleh kan? Betul. Link kehadiran dalam kelas. Link kehadiran kelas. Betul kan? Kan cikgu-cikgu buat kehadiran pagi-pagi tu untuk ujian dalam subjek-subjek. Madam Kelly cakap macam-macam boleh buat kat sini. Cuma hari ni cikgu nak ajar you buat survey form. Contohlah ya. Sebab cikgu tengoklah daripada day 1, day 2, day 3 you all dah buat komik, guna Canva kan. Ada belajar dengan Madam Kelly, dengan Teacher Farah, apa lagi malam tadi dengan Teacher Liana. Pernah tak tengok pertandingan membina komik? Ada kan? Ada beberapa pertandingan gitulah. So you boleh jadikan komik you ni sebagai satu inovasi. Jadi bila kita buat inovasi kan, biasa nota kan atas skema je. So sekarang nota biasa tu you tukar kepada tukar kepada bentuk komik. Okay, lepas tu you pun nampaklah ada pertandingan inovasi. Jadi bila inovasi ni juri mesti nak tahu berkesan ke produk dia ni. So macam mana kita nak tahu produk kita tu berkesan atau tidak berkesan? Mesti perlukan feedback daripada pengguna, betul? So bila nak tahu feedback daripada pengguna, salah satunya boleh menggunakan Google Form. Nak tahu best ke komik kita ni? So dan contohlah you all akan bagilah edaran komik tu pada rakan-rakan dalam kelas. So kawan-kawan ni boleh komen, okay komik ni bagus, bila saya baca saya faham. Kat mana nak bagi feedback tu? Menggunakan Google Form. So nanti bila masuk pertandingan, selain daripada bahan inovasi tu, kita ada juga lampiran survey yang menyatakan produk kita ni bagus. Nampak tak perjalanan summer camp kita hari ni? Kan sepanjang you bercamping ni, boleh nampak tak hala tuju dia? Bukan saja-saja sekadar nak belajar kan. Habis summer camp ni mesti tahu. Saya nak buat apa lepas ni? Apa yang saya belajar ni saya nak apply kat mana? Boleh? Laju sangat cikgu cakap ni. Ya cikgu, boleh cikgu. Boleh, alright. Okay, so sekarang cikgu dah bina lah. Saya dah bina Google Form saya. Saya dah tahu dekat mana dia berada. Okay, habis tu nak tulis apa dekat Google Form cikgu ni? Okay, saya berikan satu link. Ya. Saya berikan satu link. Okay, kat sini. Okay, salah. Nanti you download daripada situ. Okay. Mana kopi? Saya Ctrl C. Saya pastekan di ruangan chat. Nanti boleh klik lah link berkenaan. Okay, saya nak minta you copy bahan ini. Copy bahan ini. Okay, saya nak you copy bahan di ruangan chat ni. Okay, copy di ruangan chat dan buka dia, nanti copy di survey form. Okay, contoh kat sini saya klik.
Okay, saya klikkan link berkenaan. So, okay, kat sini ada satu tugasan. Saya punya saya punya slot kita terus pada hands on. Okay. Okay, tugasan you. Anda merupakan salah seorang ahli kumpulan penyelidik di sekolah anda. Okay, bina borang soal selidik untuk kajian tindakan menggunakan Google Form. Yang inilah nak binakan Google Form. Okay, anda boleh menggunakan bahan soal selidik berikut. Ini saya punya group. Tapi you all boleh pakai untuk pembelajaran pada hari ini. Okay, boleh pakailah nak isi, boleh copy, pastekan dalam Google Form nanti. Okay, so anda juga bebas untuk menambah maklumat lain. So itulah tugasan you hari ini. Okay, saya mulakan dengan mana tadi kita nak, okay, kat sini survey form saya. Okay. So saya nak tukarlah survey form ni kepada tajuk ni. Borang soal selidik kajian tindakan. Saya copy. Okay, pastekan dekat sini. Okay. Apa tujuan borang soal selidik ni? Okay, pada ruangan ni. Okay. Okay, so di sini, jap. Okay, so boleh copy description dia. Boleh copy description. Soal selidik ni bertujuan untuk, okay, so ini copy, Ctrl C, masukkan di bawah form description, Ctrl V. Okay. Saya masuk sekejap ya. Ya. Okay, sebelum tu saya tak habis salin ni, apa tajuk kajian saya? Okay, ini tajuk kajian saya. Okay. Buanglah kat sini. Borang soal selidik. Kajian tindakan kesanan kaedah XXX. Tukarlah nama kaedah apa. Contohlah saya letaklah XY. Nanti you all tukarlah nama. Saya letak SSX. Nanti tukar sendiri. Okay, untuk menyelesaikan konsep leraian vektor. Contoh. Okay. So nanti adik-adik tukarlah, masuklah apa nama kajian tu ataupun nama kaedah. Dan digunakan untuk apa, ataupun nak tinggalkan dalam XXX pun suka hati. Okay, tujuan kita ini supaya tahu apply sahaja. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya katakanlah ini, cikgu nak didik dulu ni. Saya nak didik dulu ni. Okay, right, so sekarang, okay, cuba perhatikan kat sini. Ini saya padam. Pada borang soal selidik saya ni ada dua perkara, iaitu latar belakang responden dan yang kedua adalah penilaian kaedah. Inilah saya punya borang survey. Jadi borang survey ni asalnya di dalam dokumen, di dalam Google Docs. So cikgu nak tukarkan dia kepada Google Form. Kalau dulu zaman dulu kami tanda manual, tanda pakai kertas. Sekarang kita nak mudah, nak edarkan dalam bentuk link, so saya buat Google Form. Okay, so macam mana nak jadikan dia dua bahagian, bahagian A dan juga bahagian B. Okay, so saya pergi kepada survey form saya. Okay, so ini adalah maklumat ringkas berkenaan dengan borang soal selidik ini. So saya nak wujudkan bahagian A. Okay, perhatikan pada sebelah kanan. Kat sini kita ada add question, okay, import question, add title and description, add image, add video, add section. Jadi cikgu pilih add section. Saya pilih add section. Klik kat sini add section. Okay. So ada dua bahagian. Soalan. Ya. Cikgu, jika dia macam contohnya ada macam option kan, ada macam soalan, kita klik seperti yang tadi tu macam kita hantar tugasan kita, macam Canva P1, saya tekan Canva P1 dan saya tekan next dan dia tunjuk slide seterusnya, selection seterusnya Canva P1, hantar tugasan P1, Canva P1. Tapi jika kita tekan Canva P2 dan kita tekan next dan dia tunjuk section seterusnya. Yang tu Canva P2 bukan Canva P1. Macam mana tu cikgu? Kalau dia section berbeza. Dia ada macam section sama. Nanti kita boleh pilih go to section tu. Contoh ni saya tambah
Contoh ni saya add question. Okay. Nanti kita boleh pilih. Dia nak bawa kita ke section yang mana. Okay, contoh Contoh saya habiskan dulu kat sini. Boleh Okay, contoh bahagian yang pertama. Nanti saya jawab soalan you. Okay. Oh okey cikgu, tak apa cikgu, tak apa. Okay, alright. Okay, contoh kat sini. Okay, ini maklumat berkaitan dengan inilah you punya survey. Okay, contoh section yang pertama. Okay, saya nak masukkan. Okay, saya tunjukkan. Macam mana nak pergi ke section tu. Okay, kita copy dulu. Bahagian A, latar belakang responden. Okay, so you masukkan kat sini. Okay, pastekan. Okay, so ini adalah bahagian A, latar belakang responden. So, pada arahan soal saya kat sini ada dua, jantina dengan program. Okay, mungkinlah supaya nak menjawab kepada soalan, siapa tadi tanya? Lupa siapa tanya. Saya cikgu Pranis. Prani. Okay, Prani. Okay, saya nak jawab soalan Prani. Okay, kita contoh ya. Latar belakang responden saya ada jantina. Copy lah yang tadi. Saya copy. Ada dua kat sini. Jantina. Mana sini? Okay, jantina, control V. Okay, apakah jawapan dia kat sini? Kita ada lelaki dan perempuan. Okay, kalau nama. Okay, kalau nama nak masukkan ke tak? Biasanya survey supaya nak valid. Kita tak tahu nama. Kalau tahu nama nanti kita macam tahulah dia bagi apa. Okay. Tapi tak kisah pun. Kadang-kadang saya letak je saya sekali harum je. Saya minta details nama, IC semua tu supaya sambil dia buat penilaian sambil saya boleh dapatkan data untuk bagi sijil. Contohlah lelaki, lagi satu perempuan lah. Okay, lelaki, perempuan, jadi kita copy dekat sini. Ctrl V. Okay, lagi cikgu nak tambahkan maklumat program. Baik je lah ya. Okay, kita masukkan program. Contoh ya, sains hayat. Lagi satu saya ada sains fizikal. Okay, contoh sains hayat ni. Lagi saya ada sains fizikal. Okay, fizikal. Okay. Okay. Seterusnya. Okay, cikgu pun tambah section yang baru. Saya pun tambah section yang baru. Okay, saya pun tambah section yang baru iaitu apa di sini? Okay, bahagian B. Saya copy je. Ctrl C. Lepas tu kita masukkanlah section yang baru yang ada soalan-soalan. Okay, Ctrl V. Contoh ini. Okay. Contoh ya, bagi menjawab soalan Pavitra, apa suka hati je. Cikgu saya tak boleh buka link itu. Buka link mana Link atas tu kot. Link docs tu. Kenapa tak boleh buka? Boleh buka je. Boleh? Kopi boleh. Boleh. Okay, contoh so contoh yang ni. Okay, contoh cikgu nak set kan. Okay. Go to section based on answer. Okay, contoh kalau mungkin lupalah nama tadi siapa. Saya masalah saya nak ingat nama. Ada adik tanya soalan tadi. Okay, so sekiranya dia memilih sains hayat. Suka hati saya je. Saya tak ingat nama, sorry. Okay, so sains hayat. Okay, sekiranya dia memilih, saya duplicate dulu. Okay, contoh yang duplicate, apa cakap ni? Contoh ini, saya duplicate section. Okay, kalau punya kaedah 2 lah yang ni nak bezakan. Okay, yang ni kaedah 1 lah. Okay, contoh contoh sekiranya pelajar ini adalah pelajar sains hayat. Okay, dia akan pergi kepada next section. Okay, saya nak dia teruskan kepada kaedah 1. Okay, sekiranya dia adalah pelajar sains fizikal, saya nak dia terus pergi kepada go to section kaedah 2. Okay, ini required lah. Okay, ini pun saya required. Okay. Saya tunjukkan dulu beza dia. Contoh ini bila saya preview. Okay, ini adalah tajuk survey lah. Penerangan dia. Next.
Okay, bahagian 1 berkenaan latar belakang responden. So dia jawab lah, lelaki, sains hayat. Okay, disebabkan oleh pilihan dia sains hayat, form ini akan bawa dia pergi kepada kaedah 1. Okay, next tu submit sebab saya tak habis jawab lagi. Okay, clear form. Okay, contoh sekiranya dia memilih dia perempuan dan dia memilih sains fizikal, dia tak akan pergi kepada kaedah 1, dia akan pergi kepada kaedah 2. Okay, boleh tak adik yang tanya tadi tu, boleh nampak tak perjalanan dia tu? Macam mana kita nak bawa dia pergi? Boleh nampak cikgu. Sekarang saya Okay, faham boleh. cikgu. Okay. Alright, okay. So kita masukkan sikit soalan sebab tak okay. Contoh kat sini saya clear form. Okay, saya balik semula. Okay. Okay, jadi kat sini untuk bahagian B, ni skala ni tak payahlah. Skala dulu. Okay, ni peringkat dah 2. Okay, seterusnya kita masukkan soalan. Okay, saya aktifkan untuk section 3. Okay, kita add question. So dia akan pergilah kepada di bawah ni lah, di bawah section 3. Okay, jadi untuk buat survey, kalau kamu lihat di sini ada beberapa di bawah drop down ni. Okay, dekat sini mana tadi? Okay, kat sini ada beberapa pilihan. Okay, kita ada short answer, paragraph, multiple choice, checkbox, drop down, file download, linear scale, multiple choice, grid, checkbox, date. Okay, disebabkan saya nak buat survey. Okay, mana satu yang sesuai? Okay, contoh ya. Bagi kaedah 1, cikgu nak pilih linear scale. Okay, macam mana rupa bentuk linear scale ni? Okay. Okay, dia ada, untuk linear scale dia boleh pilih ni lah. Sekejap, sebelum tu kita masukkan dulu soalan. Tak nampak. Okay, jadi di sini, cikgu nak masukkan ni, subjek perkara ni dekat bawah soalan sana. So saya kopikan dulu soalan 1 ataupun item 1, Ctrl C. Saya pergi kepada question, pastekan dia. Okay, tekanlah dia. Okay, so kat sini saya labelkan 1 sebagai sangat tidak setuju, dan kelima sebagai sangat setuju. Okay, sangat setuju. Okay, kalau cikgu previewkan dia, kalau saya previewkan dia contoh ni, macam mana dia punya rupa bentuk dia. So ni, so next. Okay, ni. Okay, soalan. Dan kat sini ada dia punya Likert scale lah. 1, 2, 3. Okay, sekiranya pelajar bagi 5, maksudnya dia sangat setuju. Sekiranya responden bagi 3, dia di antara lah. Dia tidak pasti mungkin. Okay, ni buat skor markah. Kalau nak bagi 10 boleh madam? Boleh, tak ada masalah. You tukarlah kat sini. 1 sampai 5 ni tukar. 1 sampai 10. Okay, kelebihan dia adalah bila saya gunakan linear apa nama dia tadi? Linear scale. Okay, bila saya gunakan linear scale, ni padamlah banyak sangat. Okay, bila cikgu gunakan linear scale, dia skala tu nampak semua. Skala tu nampak semua daripada 1 sampai 10. Dia tak akan timbul isu pelajar tak nampak scale yang hujung. Kadang-kadang bila, tu je. Okay, nanti pelajar boleh tanda lah, nak tanda 9 ke 10 ke apa-apa. Okay, cikgu habiskan dulu bentuk yang ni. Okay, saya habiskan dulu bentuk yang ni. Nanti cikgu nak tunjukkan alternatif yang kedua. Okay, jangan ni dummy, tak nak. Okay, saya habiskan dulu yang ni. Okay, kalau saya malas nak copy yang ni, kalau kita malas kita boleh buat apa? Kita boleh duplicate. Okay, duplicate je. Tapi jangan lupa tukarlah soalan tu. Okay, so soalan yang kedua tadi, copy. Okay, Ctrl C. Tu masukkan ni Ctrl V. Okay, duplicate lagi. So kita dah tak payahlah tulis 2-3 kali. Yang apa maksud 1, apa maksud 10. Okay, dan seterusnya saya copy. Kita ambil 3 soalan je lah ya. Banyak sangat nak copy semua. Untuk tugasan you copy semua. Boleh? Okay. So ini kalau saya previewkan dia. Boleh Kalau saya previewkan dia. Okay. Next. Dah ada 3 soalan lah. So di bawah section yang ketiga tadi untuk bahagian B kaedah 1 ada 3 soalan. So pelajar boleh jawab lah.
Okay. So ini menggunakan linear scale. Saya suka linear scale ni sebab dia nampak semua scale tu. Dia takkan timbul pelajar bila dia tak scroll ke tepi tu dia tak nampak. Okay. Kita ada alternatif yang kedua. Okay, itu alternatif yang pertama. Okay, alternatif yang kedua, katakanlah untuk bahagian B kaedah 2 ni. Contoh yang ni. Okay, saya aktifkan section 4. Okay. Saya nak tambah soalan. Okay, kita klik add question. Okay, sebab nak buat soalan survey lah. Okay, so saya pilih yang mana satu. Saya pilih multiple choice grid. Kenapa madam tak buat MCQ? MCQ kalau nak buat quiz boleh. Tengok kesesuaian dia lah. Tengok kesesuaian dia sebab kita sekarang nak buat borang survey. Okay, so saya pilih yang ni lah multiple choice grid. Okay, multiple choice grid. Okay, you klik di sini. Okay, tapi dekat sini kena bagi penerangan sikit lah. Mungkin ini adalah apa nak cakap kat sini. Kita copy lah ni. Contoh ini saya ni. Bagilah sikit nama kat dia. Okay, copy yang ni. Subjek depan perkara. Okay, untuk rows. Untuk rows nak masukkan apa? Okay, untuk rows cikgu masukkan soalan-soalan ni. Okay, contoh saya copy, Ctrl C. Okay, row yang pertama, soalan yang pertama. Row yang kedua, saya masukkan soalan yang kedua. Ya. Dan yang ketiga, soalan yang ketiga. Okay, Ctrl C. Seterusnya kita klik lah B. Okay, bahagian kolom nak isi apa? Bahagian kolom nak isi apa? Okay, bahagian kolom cikgu isi. Okay, kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay, saya nak dapatkan nombor. Saya nak dapatkan nombor. Maksudnya, saya nak kira mean score untuk setiap soalan. Jadi, untuk setiap row, cikgu letakkan. Okay, ini padam dulu. Okay, untuk row ni cikgu makan 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tapi you punya responden tak tahu apa maksud 1, 2, 3 ni. Okay, jadi apa cara untuk saya bagi makluman kepada responden supaya dia fahamlah apa maksud 1, apa maksud 2. Adakah 1 sangat setuju ataupun adakah 1 sangat tidak setuju. Okay, so kita kena maklumkanlah kepada responden. Okay, so cara nak maklumkan tu, kita pilih yang mana. Okay, pergi kepada sebelah kanan. Okay, kat sini ada add question. Sekejap ada teks. Dan kat sini, saya mahu tanya, kan dalam Google Form, kehadiran tulis A. Saya tulis A dalam, okay, lepas tu, sila guna huruf besar. Okay, macam mana mahu buat? Okay, jadi cikgu jawab. Okay, jadi cikgu jawab Okay, sebelum tu saya nak maklumkan dulu. Macam mana nak maklumkan kepada responden, 1 tu apa, 2 tu apa. Okay, kita pergi kepada sebelah kiri ni, kita klik add title and description. Okay, saya klik kat sini. Okay, jadi di sini cikgu akan maklumkanlah. Okay, apa maksud 1, apa maksud 2. Okay, jap, apa saya buat ni? Okay, sebenarnya. Okay, saya nak maklumkan apa maksud benda-benda ni. Okay, so kita pergi kepada ni, skala penilaian. Kita copy, Ctrl C. Okay, dan klik di sini, Ctrl V. Okay, skala penilaian. So saya copykan semua ni. Apa maksud 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Ctrl C. Dan kita paste lah di sini, Ctrl V. Okay, so kat sini, responden fahamlah. 1 bermaksud sangat tidak setuju dan seterusnya. Okay, 5 sangat setuju. Okay, macam mana ya? Semua email, okay, jap, nanti saya jawab. Okay, soalan-soalan tu nanti saya jawab. Okay, nanti kita tengok. Okay, so saya cuba previewkan soalan ini. Okay, kita preview jap. Okay, next. Okay, kita tengok next. Okay, sekarang, sekejap ya. Oh, sekejap. Clear form.
Okay, contoh saya next. Saya lelaki, sains fizikal. So dia akan pergi kepada kaedah 2. Okay, inilah. Habis. Okay, kelebihan yang apa namanya yang ni. Apa nama benda tadi? Asyik lupa je. Apa nama benda ni? Sekejap ya. Ni. Multiple choice grade, sorry. Okay, kelebihan multiple choice grade ni, cikgu tak payah copy dia satu-satu. Saya tak payah duplicate. Dia berada di satu, apa namanya? Seketul ni. Seketul. Apakah istilahnya? Maksudnya kat sini saya copy pada satu question sahaja. Bukan satu question, satu ni. Okay, berbanding yang atas ni, kalau linear scale, saya perlu duplicate kan, nak tambah soalan, cikgu perlu duplicate dia untuk pergi kepada satu-satu. Tapi kalau yang ini, you gunakan multiple choice grid, dia pada satu ruangan sahaja. Okay, dia pada satu ruangan sahaja. Okay, boleh nampak tak perbezaan dia tu? Boleh. Boleh Okay, tu je. Okay. Okay, kita check balik kat sini. Okay, adakah betul kita color tujukan responden kita ni? Okay, contoh sekiranya dia memilih sains hayat, dia akan pergi kepada kaedah 1. Okay, apa yang terjadi selepas dia selesai di kaedah 1? Okay, selepas dia selesai di sini, so pastikan dia pergi kepada submit form. Kalau cikgu biarkan dia tadi go to the next section, boleh tak bagi respon kat saya? Apa yang berlaku kalau cikgu kekal saya kekalkan dia go to the next section? Dia kena jawab kaedah 2. Contoh ni saya kekalkan begini. Saya Nanti dia pergi dekat section 4. Betul, nanti dia pergi kepada section 4. Sepatutnya selepas dia dah selesai yang ni, sepatutnya lepas dia dah selesai yang kita balik kita clear form. Okay, contoh dia adalah yang ni contoh ni sains hayat. Okay, kalau kita tak betul-betulkan dia punya setting, next. Okay, dia jawablah yang ni. Jawablah mana-mana X. Dia pergi pada section 4. Jadi dah tak betul you punya borang tu. So borang kita punya setting borang tu kena betul Marin cakap kena jawab dua-dua. Sepatutnya dah jawab bahagian 1 boleh terus submit lah. Okay, jadi macam mana nak check? Okay, kita check. Kita tengok kat sini section 3. Okay, ni soalan-soalannya. Okay, you pergi kat sini after section 3. Okay, yang by default ni adalah continue to the next section. Kita tak nak ini. Kita nak dia dah selesai kaedah 1 ni dia terus boleh submit form. Okay. Kalau yang kaedah 2 ni tak ada masalah. Okay, cuma kat sini kalau kaedah 2 kat sini contoh cikgu add question. Saya nak cakap apa kat sini? Tak perlu pun tak apa kot. Okay, kalau yang kaedah 2 contoh ya, kita preview sikit. Kita preview apa yang beza di kaedah 2. Contoh ni saya sains fizikal next. Okay, dia pun jawab lah. Okay, dia pun jawab ni. Ni kalau saya buka dekat di laptop, paparannya keluar 1 sampai 5. Tapi kalau saya buka dekat phone, mungkin dia akan nampak 1 ke 3 je. Okay, mungkin dia nampak ni. So 4, 5 ni mungkin dia tak nampak. Itu kekurangan kalau saya pakai ini. Okay. So untuk apa namanya? Yang section 4 tadi dia boleh terus submit. Sebab selepas section 4, tiada section 5. So dia adalah section yang terakhir, dia boleh terus submit. Okay, contoh. Okay. Dah adalah respon sebab tadi saya dah hantar. Okay, saya cuba jawab soalan-soalan Danish. Soalan Danish. Okay, Danish tanya dekat sini. Okay, Danish tanya saya jawab soalan daripada atas lah. Okay, Chia tanya kat sini macam mana nak set semua email boleh buka Google Form. Okay, caranya adalah kita pergi kepada bahagian setting. Setting. Okay. Kita check kat sini. Kita boleh explore satu-satu lah ya. Okay, kita tengok pada bahagian respon, pada bahagian responses. Okay, apa peranan dekat responses ni? Manage how responses are collected and protected. Okay,
So saya sekiranya cikgu nak jawab soalan tu Ainun, sorry. Okay, Chia tanya tadi apa? Chia tanya macam mana nak set semua email boleh buka. Okay, dengan cara, okay, kalau sekarang by defaultnya adalah restrict to user in edDate, bergantung kepada email yang cikgu guna. Tadi saya pakai edDate, so dia restrict kepada email edDate. Okay, so untuk membolehkan email edDate, email MOE, semua boleh jawab, cikgu perlu untickkan dia. So bila kita disablekan button ini, so maksudnya semua orang boleh jawab lah. Okay, boleh Chia? Okay? Boleh. Boleh Okay, itu sama. Okay, seterusnya. Okay, Sanggamita tanya boleh buat Google guna phone? Boleh. Okay. Okay, boleh? Okay. Dah jawab. Okay, Dennis tanya, saya mahu tanya dalam form kehadiran saya tulis A kecil dia pakai small letter. Google cakap sila guna Google huruf besar dan macam mana? Okay, macam mana cara nak buat tu? Okay, kita pergi kepada question. Ya. Okay, kita pergi kepada question. Contoh kat sini cikgu nak tambahkan maklumat nama. Okay, saya nak tambahkan maklumat nama. So saya klik add question. Okay, dan saya nak jadikan dia soalan yang pertama lah. Okay, so dia boleh drag and drop. Ni boleh letak. Dia boleh gerak-gerak. Okay, so you tambah di sini, boleh gerak-gerakkan dia. Okay, so kita type lah nama. Nama. Okay, so nama ni boleh pakai short answer ataupun boleh pakai paragraph panjang sangat. Tak logik lah kan? So yang sesuai adalah short answer lah. Boleh pakai short answer. Seterusnya, masukkanlah nama kamu. Tapi saya nak standardkan semua responden saya menggunakan capital letters. Okay, so saya pergi kepada response validation. Okay, kita pergi kepada response validation. Dan di sini kita pilih regular expression. Okay, regular expression contains. Pattern. Kat sini ada satu formula kena pakai. Formula kena pakai. Sekejap saya pun lupa. Formulanya saya kena copy sekejap. Contoh form yang saya ada. Sekejap saya copy sekejap. Ikut. Saya copy sekejap. Okay. Sini. Ctrl C. Okay. Saya paste di ruangan chat. Boleh baca tak Ni. Okay. You copy je ni. Equation tu copy. Danish copykan equation ini. Okay, bukan equation. Apa benda istilah dia, lupa. Sorry. Okay, so copykan ni, masukkan di ruangan pattern. Ctrl V. Okay. Dan custom text, sila guna huruf besar. Okay, sila gunakan huruf besar. Okay, ni required lah. Jadi kita setting nak cantikkan tu kemudian. Kalau dah ni nak guna huruf besar, tuan pun ni pun kena huruf besar lah. Okay, nama. Kita check, kita test. Okay, kita preview. Okay, next. Okay. Masalah tak? Ya. Okay. Okay, so saya cuba sekarang cikgu guna small letter. Saya gunakan small letter. Dah keluarlah arahan sila gunakan huruf besar. Okay, ataupun saya pastekan. Sini. Equation tadi dekat sini kat dalam group. Okay. Nanti ambil lah kat dalam group. Okay. Cikgu ada untuk cadangan atau komen tu macam mana nak buat yang dia caps lock saja. Pun samalah kita gunakan method yang sama. Okay, contoh kat sini dah habis borang survey ni. Dah habis survey pula dah. Okay, saya nak masukkan Adam punya ni. Adam punya cadangan. Okay, dia nak ada cadangan dalam borang dia. So saya tambah section yang baru. Kat mana section saya tu pergi? Oh sini. Kita undo.
Okay, saya nak dia berada di bawah sini. So saya nak section kelima berada di bawah section yang keempat. You aktifkan dulu section 4, baru klik add section. Okay. Mana dia pergi? Salah. Apa saya buat kan? Salah saya ni. Sekejap. Okay, kita salah. Ni, kita aktifkan kat sini. Try dah. Okay. Salah. Bukan maksudnya kat sini, contoh saya tunjuk lagi sekali . Okay, saya nak section kelima berada di bawah subjek. So aktifkan dulu subjek, baru klik add section, baru dia pergi kepada bawah subjek. Kalau tadi sebelum ni, contoh ni, saya terklik, saya aktifkan bahagian 3, saya nak masukkan, saya terklik kat sini dan saya klik add section. Dia akan pergi pada bawah ni. Okay. So saya tak nak itu berlaku. Saya nak section yang kelima berada di bawah soalan terakhir section yang keempat. Okay, ini section yang keempat. Soalan yang terakhir. So klik dekat sini and then you add section. So section yang kelima akan berada di bawah soalan yang terakhir section yang keempat. Okay, so kat sini untuk section yang kelima adalah cadangan. Okay. Section yang kelima adalah cadangan atau komen. Okay. Kat sini pelajar tak boleh tulis apa-apa. So you kena add question. Okay. Add question. Okay. Add question. So you buat apa kat sini? Masukkanlah. Nyatakan cadangan. Okay. Nyatakan cadangan atau komen. Okay. So dia keluar kat sini paragraf. Bijak kan? Okay, kalau kenapa dia tak, kenapa dia cadangkan kita pakai paragraf? Kenapa bukan short answer? Kalau paragraf ni nak tulis panjang boleh. Kalau pakai short answer, minimum lah dia punya sentence-nya. Okay, minimum dia punya sentence. Okay, so untuk yang sesuai bagi cadangan adalah paragraf. Okay. Seterusnya kita check balik. Disebabkan soalan yang terakhir saya adalah cadangan atau komen. Jadi sebelum pelajar submit, sebelum pelajar submit dia perlu tulis cadangan. Okay. So kita kembali semula kepada section 3. Section 3. Okay. After section 3 submit form. Saya nak tukar lah. Saya tak jadi. Maksudnya selepas dia selesai section 3, kita perlu pergi kepada cadangan. Boleh faham tak apa yang berlaku? Maksudnya selesai kaedah 1. Okay. Cikgu, kenapa saya tak boleh message dalam grup? Betul. Apa maksud tu Bengkel. Tak ada komen Ya cikgu, ada orang dia hantar gambar yang tidak pendidikan, jadi macam cikgu tutup chat. Itu saya tak tahu. Saya sekejap. Ini boleh type? Oh, type boleh kot. Hantar gambar. Message dalam grup. Kenapa yang Kak Ana tak boleh message? Boleh je. Ni Amalina boleh. Sekarang cikgu dah buka. Cikgu. Cikgu dah buka. Okay. Dah boleh lah tu. Okay, ada soalan lagi tak? Macam mana nak buat linear scale? Okay, Adam tanya macam mana nak buat linear scale. Okay, saya ulang lagi sekali. Contoh kat sini saya pergi kepada section 3. Okay, cikgu tambah, okay. Di bawah soalan ini saya nak add question. Okay, buatlah bla 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 ni. Okay, so pilih sini. Okay, sebelah sini ada MCQ multiple choice. So you pergi pada drop down ni. Okay, you pilih lah short answer, paragraph, check boxes drop down, bla bla bla. So kita pilih linear scale. Okay. Masukkanlah soalan. Contoh kat sini saya copy soalan yang terakhir ni. Contoh C. Ni kan. Okay, so saya tuliskan di sini. Okay, so kita bagilah description. Satu tu apa? Satu ni kat sini. Sangat tidak setuju. Okay, sangat tidak setuju. Okay, yang memandangkan yang lain 1 sampai 10. Yang ni begitu tukarlah 1 sampai 10. Okay, yang 10 adalah sangat setuju. Okay, sangat setuju. Okay. Okay ke?
Okay, Adam tanya. Oh, okay, Adam tanya tadi. Komen tu macam nak buat caps lock je. Tak boleh baca. Okay. So untuk yang ni, okay, kalau saya tak apa namanya, saya tak setkan dia punya respond validation, pelajar boleh tulis huruf small letter, capital letter. So saya nak pastikan semua respon and semua responses di cadangan untuk komen ni ditulis dalam capital letter, kita tukarlah kat sini. Okay. Yang respond validation ni you pergi kepada regular expression. Okay. Regular expression contains, okay, bahagian pattern ni copy dekat chat ni. Saya dah pastekan chat kat sini. Copy sini. Ctrl C dan masukkan dia punya pattern. Ni tulislah ni, sila guna huruf besar. Sila gunakan, nak bagi arahan guna huruf besar pun kita kena huruf besar lah. Sila gunakan huruf besar. Okay. Saja. Okay, cuba kita preview. Cuba kita preview. Saya pergi pada next. Okay, nama ni pastikan guna huruf besar. So, gunalah huruf besar. Okay. Saya highlight. Contoh. Saya pergi pada next. Dia pun jawab lah. Jawab ni. Okay, jawab sini, sini, sini. Pergi pada next. Okay, cuba kita buat small letter. Dia akan keluar lah. Sila gunakan huruf besar. Okay. So di sini, apakah tindakan you? Guna tukar kepada capital letter. Baru boleh submit. Sekiranya saya gunakan small letter tadi, dia tak benarkan kita untuk submit dia. Betul. Okay. Dia ada tanda alert kat sini, sila gunakan huruf besar. Okay, Faris tanya cikgu macam mana nak buat nombor yang, betul tak? Macam mana nak buat yang nombor, contohnya nombor IC yang tidak cukup, nombornya jadi error. Okay, itu advance sikit lah. Itu advance sikit. Cheat sheet. Okay, ni daripada Sir Malik. Okay, dia ada benda-benda lah. Untuk set semua benda tu dia ada benda ini. Tapi saya rasa kita tak sentuh lah kot hari ni. Okay, cuma yang ni nak set apa ini adalah kat sini. Ni dia punya formulanya. Contoh nombor IC tanpa sempang. Okay, guna ni. Okay, nombor IC bla bla bla. Okay, cikgu copy lah ya. Contoh saya bagi ni lagi satu. Sekejap download jap. Okay, contoh kat sini cikgu nak buat IC tanpa sempang. Okay, IC tanpa sempang. Sekiranya dia letak sempang, dia akan reject. Okay, contoh ini saya ambil yang formula ini. Okay, contoh saya ambil formula ini, IC tanpa sempang. Okay, okay, ni dia punya formula. Sekejap, element. C. Saya cuba pastekan di sini. Dekat nanti you copy lah kalau nak cuba. Okay, Control V. Saya jawab soalan kawan you tanya. Okay, dia nak masukkan IC. Dia masukkan IC. So apa tadi? IC tanpa sempang. Okay, saya pergi balik kepada borang survey tadi. Okay, so dekat bahagian latar belakang ni, saya klik add question. Bawah nak okay. Saya nak masukkan apa? Nombor IC. Okay, nombor IC. Saya nak jawab soalan kawan you. Okay, nombor IC. Okay, jadi untuk nombor IC ni dia short answer. Okay, ni required. Okay, kita pergi kepada respond validation. Dia bentuk number. Salah. Kita pakai regular expression. Contain. Okay, regular expression. Contain. Patternnya Ctrl V. Ctrl V yang mana? Formula cikgu ada paste kat dalam ni. Okay, Ctrl V kat sini. Okay. So nanti, okay. Saya bagilah arahan. Sila masukkan apa IC tanpa sempang. Gini kan sempang. Ginilah.
mana dash. Okay. Contoh kita pergi ke preview. Next. Okay, nama tadi huruf besar IC. Contoh saya masukkan IC 02 14-56-999. Okay, kita tengok sila masukkan IC tanpa sempang. Kalau cikgu buangkan, okay, sebab ada sempang so dia salah lah. Okay, so saya buangkan sempang. So baru boleh submit. Baru boleh pergi kepada next question. Okay, Faris boleh ke? Okay, nak. Tapi kena copy lah kat sini. Formula dia kat sini. Cara dia tadi, cara dia lagi sekali. Okay, contoh kat sini saya tambah soalan. Okay, nombor IC. Contoh kat sini saya IC, type lah IC. Okay, dia bentuknya short answer, required lah dia. Okay, pergi kepada response validation. Okay, pergi kepada regular expression. Okay, contain. Okay, bahagian pattern. Copy formula yang cikgu pastekan di sini. Okay, Ctrl C. Copy jangan type sendiri. Nanti kadang tak jadi. Copy je yang tu. Okay, contain. Okay, patternnya Ctrl pastekan tadi, Ctrl V dan custom text masukkanlah. Jangan masukkan sempang ataupun jadi sila gunakan IC tanpa sempang. Okay, dia delete lah sebab sama. Okay, soalan lain, cadangan, okay, Caplock dah jawab. Okay, dah jawab. So, dah jawab semua soalan lah kot. Ada soalan tak setakat ni? Lagi satu kan? Ada soalan. Tak ada soalan? Dah siap Google Form. Ya. Power. Yang pattern tu kita buat macam pattern suka hati kita atau cikgu berikan yang pattern tu? Pattern yang ni? Ni benda ni? Ya cikgu. Ini dia ada formula tersendiri. Tapi hari ni saya tak boleh bagilah yang ni. Ni semalik punya. Saya ambil dua je. Ini yang advance punya. Cukuplah you ambil dua je. IC tanpa sempang dengan apa namanya? Dengan cap lock ni je. Faham cikgu. Boleh Okay. Okay. Kita nak cantikkan, nak bezakan yang terbaik dengan yang biasa-biasa. Mestilah kena cantikkan sikit kan you punya survey form ni. Okay, kita pergi kepada customize theme. Ya ke? Okay. Saya nak tukar header dia ni. Kalau tak header dia, kalau tengok kalau tak dia punya header dia yang ni je lah. Okay, semalam dah belajar Canva betul? Ya cikgu. Belajar Canva. Ya, tapi Ya cikgu. tapi tak join tadi. Okay, tak apa nanti. Okay, contoh yang saya Cikgu boleh tunjukkan tak sikit. send yang semua formula tu sebab saya dah simpan. Yang tu tak boleh. Yang tu sebab orang lain punya. Saya pinjam je. Okay, saya ambil dua je. IC dengan nama je. Sebab yang lain tu kena minta kebenaran tuan dia. Okay. Ambil yang dua ni je. Yang tu je guna. Yang lain tu advance. Okay. Okay. Saya dah paste dekat ni. Saya dah paste dekat dalam Telegram tu. Boleh ambil kat sini. Okay. Boleh ambil kat sini. Satu. Ini untuk IC tanpa sempang. Sekejap yang ni saya tulis IC. Sekejap saya tulis formula. Sorry. Formula IC tanpa sempang. Dekat sini. Mana sini? Ini apa nama caps lock. Okay. Boleh Dua tu je. Cuba yang ni lah dulu Alright, so saya nak cantikkan sikit saya punya Google Form. Okay, dia pergi pada Canva. Okay, pergi kepada Canva. So saya, ini Canva apps. Nanti boleh download. Sama je dekat Ya cikgu, saya ada aplikasi Canva dalam laptop saya. Ada kan? Okay, good. Okay, so you boleh pilih Google Classroom. Kenapa Google Classroom? Google Classroom header. Okay,
Ambil je yang dah siap Okay, saya pilih mana? Contohlah yang ni. Contohlah yang ni. Okay. Okay, so nanti you edit lah. Macam ni lah Okay, ni saya punya education. Okay, so ini tukarlah dia nama kepada survey form. Okay, survey form. Okay, with Mrs. Saya tukarlah nama saya. Saya tukarlah Madam Ainun. Okay. Okay, lepas tu you download. Kita nak ambil yang mana? Ambil PNG boleh, ada beberapa format kat sini. Nak ambil JPEG ke mana-mana lah. Saya kekalkan je dengan by defaultnya PNG. So then you download. Okay, nak simpan kat mana? Saya simpanlah tempat yang saya senang nak cari. Ni sama camp. Okay. Ni saya nak buat. Di Microsoft Store ada ke Canva? Apa? Canva apps. Canva apps. Di Microsoft Store. Okay, Microsoft Store. Ataupun cuba Danish buka dekat dalam Google je. Okay. Cikgu, saya rasa kalau kita macam kita klik macam canva.com dan dia macam tunjuk install. Jadi kita boleh download dan kita boleh guna aplikasi Canva. Boleh? Okay, betul lah tu syarat tu. Okay, pergi pada canva.com, boleh installkan dia. Okay, right. So saya pergi kepada Google Form saya tadi. Okay, saya nak cantikkan dia ni, tutup lah. Ni kita tutup. Okay, tutup. Yang ni pun tutup. Banyak sangat ni. Okay, alright. So saya pergi kepada ni, saya nak cantikkan sikit saya punya ni. Saya refresh balik. Okay, kita customize theme. Okay, choose image. Okay, upload. Okay, kita pergi kepada folder yang saya letak tadi. Kat mana folder sini. Okay, so saya dragkan je. Header tadi saya dragkan. Salah. Okay, dragkan dia ke sana. Okay, so dia dah cantik je. Dia punya size tu dah compatible dengan Google Form punya header. Dan you click done. Okay, click done. Okay, so dah cantik dah sikit. So kalau saya preview, ada nampaklah smart sikit you punya form tu. Okay, boleh ikut? Boleh. Boleh Okay. Boleh. Boleh. Okay. So tugasan you nak buat apa? Adam tadi Adam dah siap lah Google Formnya. Okay, saya nak you share. Okay, katakanlah Google Form you dah siap. Okay, kita pergi kepada send. Sekejap, sebelum tu kena check lah dulu setting. Lupa check dulu setting. Okay, katakanlah saya nak pastikan semua orang boleh semua email boleh. Ada. Boleh ni. So kita pastikan you untickkan tadi by defaultnya kat sini. So kita disablekan button ini. Okay, supaya semua boleh jawab. Okay, saya nak setiap orang boleh jawab satu email, satu respon. So kita perlu tickkan ini. Okay, kalau cikgu hidupkan button ini, orang lain tak boleh jawab 2 kali. Dia boleh jawab sekali je. Okay, tu je. Okay, untuk presentation. Okay, supaya responden tahu berapa banyak lagi ke soalan nak kena jawab. Okay, kita perlu tick kepada show progress bar. Okay, show progress bar. Okay, untuk shuffle question order, biasanya ni kalau quiz, cikgu on lah. Kalau soalan survey, saya tak on sebab nanti dia cacah merbah. Okay, shuffle question order ni kalau cikgu tickkan dia, apa yang berlaku. Contoh kalau cikgu preview, saya next. Nampak tak? Sepatutnya tadi dekat dekat form asal saya yang pertama adalah nama. Tapi disebabkan cikgu enablekan, saya enablekan shuffle question order.
So dia jadi tunggang terbalik. So saya disable lah, ikut keperluan lah bila nak buat. Okay, confirmation message. Ini boleh edit. Contoh kat sini you cakap lah. Terima kasih dari isi borang saya. Salah. Okay, terima kasih. Terima kasih atas kerjasama. Terima kasih atas maklum balas. Maklum balas. Apa perkataan lah. Balas anda. Okay, contoh lah terima kasih. Maklum balas 1 ke 2? Dah lah. Saya visit DM Cloud lah sikit. Okay, show link to submit. Okay, kat sini setting yang seterusnya, show link to submit another response. Okay, disebabkan cikgu setkan dia limit to 1 response. So dia tak muncul, tapi kalau cikgu benarkan dia untuk submit beberapa kali, dia boleh keluar lah. Dia akan keluar lah show link to submit another response. Kenapa? Sebab kita nak jawab berulang kali, so dia keluarkanlah function ni. Tapi kalau saya limit to 1 response, limit to 1 responses, mana tadi? Ni saya limit, so link tu dia auto tak muncul. Okay, view summary view result summary. Okay, ini tak perlu. Kenapa? Sebab responden yang lain boleh Google je. Contohnya buat quiz kan, cikgu buat quiz, tapi kalau saya hidupkan benda ni, result summary, ada satu, kalau tengoklah YouTube, kita boleh cari apa jawapan untuk soalan-soalan quiz tu berdasarkan berdasarkan trending jawapan. Jadi saya tak akan hidupkanlah benda ni. Kalau kita buat result summary ni, nanti kita yang bagi jawapan kat dia kan, so tak payahlah. Okay, result summary ni apa? Nanti dia keluar lah. Ni. Dia keluar trending ni kan. So tak perlulah kot. Okay, so yang tu boleh matikan. Okay. Disable autosave for all responders. Okay, yang ni pun saya kekalkan berada dalam keadaan ni. Kenapa? Katakanlah dia disconnect. Okay. So function baru pada Google ni dia ada autosave. So kenapa? Okay, so ni adalah manfaat kepada kita kalau tiba-tiba disconnect. Borang tu masih lagi tersimpan maklumat sebelum ni. So biarkan je. Okay, from default. Okay. Nak collect email address boleh ataupun tak nak connect pun boleh. Apa benda connect, salah punca saya ni. Merepek. Okay, collect email address. Nak enable boleh, nak disable pun boleh. Okay, ada kelebihan bila kita collect email address. Contoh apa-apa saya nak refer balik pada responden, kalau saya ada email address lebih mudah. Ataupun nak bagi sijil, memang kita perlukan collect email address. Okay, ataupun nak bagi feedback ke, so you collect lah email address. Untuk question default, okay, make question required, okay, by default. Disebabkan tadi cikgu setting kan, saya setting ada yang require, ada yang belum. Contohnya kan, macam mana nak tahu dia required ataupun tak? Dia tak keluar simbol bintang kat sini. Ni kan, yang bintang ni adalah required. So kalaulah saya nak saya malas, saya klik je kat sini, make question required by default. Apa beza dia? Semua dah ada bintang-bintang. Boleh beza tak dua tu? Kalau saya nak, kalau saya untickkan ini, make question required by default, saya untick. Kita pergi balik pada question. Ada yang bintang, ada yang tidak. So saya elakkan saya daripada tercicir. Saya nak elakkan responden saya daripada tercicir jawab soalan. You tick lah pada make question required by default. Okay. Boleh? Boleh. Boleh cikgu. Boleh Wah ni bijak lah. Sekejap je dah ni. Apa yang saya share pada hari ni dengan saya share pada cikgu-cikgu. Benda yang sama je dengan you all. Cikgu kita kena guna, cikgu kita guna, apa? Baca kat phone. Cikgu kita kena guna semua soalan yang cikgu guna ke? Jawapannya ya. Kat sini ada 7 soalan, so gunakan semua.
Okay, 1 sampai 7 ni. Okay, copy je 1 sampai 7. Okay, ataupun nak tambah pun boleh. Nak apa? Sekatilah. Okay, cuma kat sini saya bagi bahan supaya mudahkan you all nak isi apa dekat dalam form tu. Cikgu, Ya. yang kita buat tugasan kita pada hari ni ialah kita buat macam Google Form dari yang cikgu dari yang Ni. Google Drive tu. I mean Google Doc dokumen tu. tu. Kita buat macam seperti macam ni ke cikgu? Betul-betul Atau ni. kita buat macam subjek lain? Apa subjek lain? Boleh. Tak ada masalah. Boleh je ni saya punya cadangan je supaya ada benda yang nak isi. Microsoft Store. Cikgu, Okay, again? cikgu. Ha. Boleh send ni dalam Word. Word. Okay. You nak ni Word. Saya download sekejap. Ini Word. Saya. Sekejap. Ni. Okay. Cikgu ada bagi dekat dalam ni. Alright. So, untuk submit tugasan, macam biasalah. Tugasan submit kat mana? Saya tak tahu. Ada form nanti kan? Ada Google. Ya. Okay, ada form. Okay, ada form. Okay, untuk submit tugasan, link mana satu yang nak submit? Link ni. Okay, klik pada send. Okay, klik pada send. Okay, shortenkanlah dulu. Okay, nanti copykan link untuk responden jawab. Copy link ini nanti pastekan dalam borang tugasan untuk borang untuk submit tugasan. Okay. Boleh? Contoh ni. Boleh cikgu. Boleh Okay. Cikgu, Ya. kalau nak letak banner macam mana? Cari dalam apa tekan apa? Cari dalam Canva kenapa? Okay, kalau saya tak guna Canva pun boleh, kat sini ada. Dekat ni team Banner. banner. Banner ini banner. Banner atas server form by. Okay yang ni. Cari kat cover tekan apa? Tekan apa? Okay, you Cikgu ni. boleh send dalam Google. Dekat sini. You pergi pada Canva, contoh ni saya pakai apps. Kalau saya tak pakai app, kalau saya pakai website, contohnya Canva. Okay, saya masuk di sini, saya pergi Canva. Okay, nanti you log in lah. Okay, contoh kat sini, okay dia dah sign in. Okay, sekejap, okay. Alright, so kat sini you type ni, Google Classroom. Macam mana? Google Classroom header. Google Classroom header. Type je kat sini. Okay, Google Classroom header. Nanti you pilih je mana-mana. You pilih je yang ni. Contoh yang ni. Lepas tu nanti you edit lah. Okay, edit ni. Ataupun ni. Okay, saya ambil ni lah. Okay, contoh ini you tukar. Cikgu, link CJ tak boleh buka. Link CJ tak boleh buka. Belum aktif lagi. Ke dah? Belum aktif ke? Sekejap. Selesai waktu bengkel. Tunggu bengkel selesai. Bengkel belum selesai. Ustaz tak aktifkan lagi kot. Tak apa, teruskan. Sekejap lagi lah kan. Nanti bagi update dalam grup. Okay, mana tadi saya? Okay, kita type je lah. Cikgu boleh send dalam grup ke? Boleh send dalam grup? Apa? Link sijil? Send apa? Link Google Classroom? Google Form. Nak submit ke apa? Buat dulu buat dulu orang tu baru hantar dekat ada borang pertandingan dekat grup. Borang pertandingan dekat grup. Okay.
Cikgu boleh buat soalan ke? Soalan? Soalan. Sebab semua orang buat benda yang sama. Link sijil, contoh link sijil. Contoh link sijil Link sijil dekat tu, okey, copy lagi sekali. Cikgu, boleh Ya, pun ya. kita buat macam seperti macam link yang feedback macam nama kelas sekolah dan macam ada macam seronota macam setuju dan tidak setuju kan, boleh kan cikgu? Kita buat macam Boleh. Ikut kreativiti masing-masing. Cikgu, boleh quiz mathematics? Quiz matematik. Boleh Siva. Sijil ke? Bolehkah ada dalam program? Boleh. Ikut kreativiti masing-masing. Okey. Cikgu, boleh buat Bolehlah macam buat ni. apa-apa quiz. Apa Cia? Boleh buat macam ni sijil ke? Link sijil. Ya. Boleh. Kita dia nak kita buat survey form bukan survey form. sijil. Betul juga kan. Okey, kita stick gini lah kan. Kita stick semua orang mesti buat ikut bahan yang saya bagi. Ikut link tugasan ni. Bahan tugasan ni. Betul ke Kak? Ataupun ataupun budak nak buat kuis tadi kan boleh lah, tapi nak buat boleh, sijil tak payahlah kan. Nak buat macam tadi kata apa, nak buat survey kan, soal selidik. Itu boleh kan? Itu boleh lah. Okey. Boleh. Okey. Ada soalan setakat ni? Boleh menjawab soalan ikut tak ada Okey, so sekiranya tiada, saya tamatkan di sini. Okey, saya end live di sini, stop presenting. Okey. Sijil. Link sijil, kejap. Saya nak tukar layout. 11. Okey. So itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Tunggu Madam Lana cakap dulu. Tunggu Madam Lana cakap dulu. Okey. Terima kasih kepada Madam Ainun. Okey, cikgu dah nak aktifkan dah link CJ tadi, kejap. Okay, nanti aktif link CJ tu nanti pelajar-pelajar boleh isi ya. Boleh isi kejap tengah nak aktifkan. Okey, sekejap ya. Jangan keluar dulu, isi dulu borang ECJ dulu, bagi siap baru keluar. Okey, jutaan terima kasih ya diucapkan kepada penceramah kita pada pagi ini iaitu Madam Ainun. Okey, moga apa yang dia disampaikan itu pelajar-pelajar boleh buat dan hantar tugasannya dekat dekat grup yang cikgu dah bagikan. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi esok malam, malam Isnin pukul 9 malam. Okey, boleh? Jika ada soalan boleh tanya dekat dekat Madam Ainun. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Link sijil buat dulu buat dulu. Dapat belum? Tunggu dulu. Dah boleh belum sijil? Tadi Ustaz Wadi kata boleh dah. Belum? Kejap. Ahmad Denny saya cakap apa tu, dia ada raise hand tu? Belum buka. Belum selesai lagi. Belum selesai sijil. Cikgu nak tanya. Semalam hari tu yang Canva part tu saya tak join sebab ada internet tu loading. Boleh kan buat kerjanya hantar juga dekat sama camp punya link tu? Boleh. Boleh. Nanti tengok YouTube. Boleh tak apa, boleh. Okey, boleh ucapkan terima kasih kepada penceramah kita pada pagi ini. Terima kasih.
Terima kasih, madam. Sama. Terima kasih cikgu. Thank you. Terima Sama. kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Sama. Sana. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu sejarah boleh ke? Dah boleh. Saya bukan tak boleh. Dia cakap belum Tak aktif. boleh cikgu CJ. Ya ke? Tak boleh. Kejap tak apa, boleh. tak apa. Nanti cikgu bagi kat grup lah kalau tak boleh. Tengok aktifkan Belum tu. buka. Belum buka lagi. Tadi dah call lah Ustaz. Tak apa, Okey. tak apa. Kita jumpa jumpa esok malam. Okey, terima kasih semua. Cikgu bagi kat grup ke CJ? Cikgu bagi kat grup lah kalau tak boleh. Okey. Okey. Kita nak stop recording je tak nak. Stop recording. Bye, cikgu. Kita next. Okey, bye. Mungkin Terima kasih cikgu. Bye. Apa lagi? lagi. Cikgu ni. Boleh, Bye, boleh cikgu. stop. Boleh. Hang kot. Mungkin dia hang kot. Nanti Tak keluar boleh, masuk tak balik. Bye cikgu dan Bye cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu. Kat mana? Presenter dapat CJ juga ke? Dapat. Ada. Nanti Oh, Kak dapat. Ena bagi. Oh. Ada. Okey. Ni dia ada dah. Dah boleh stop.